Okay. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berwenang. Tanpa buang masa, kita mempersilakan Dr. Shanti Raj dan Encik Muhammad Nur Safian untuk memulakan kelas kita pada pagi ini. Dengan ini dipersilakan. Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. Masih terawang-awang dia bayangan kenapa datang ke sini? Masih tak faham lagi kenapa datang ke sini? Masih tak faham lagi? Masih tertanya-tanya ke apakah tujuan kamu hari ini? Tujuan hari ini untuk apa? Ha? Dapat sudah sikit. Apa tujuan utama kamu ke sini? Kat West, hujungnya. Hari ini kita bermula dengan belajar dulu. Belajar dulu berkenaan dengan konsep ini. Konsep budaya Kaizen. Supaya kamu faham dan bawa budaya ini menjadi satu budaya dekat syarikat. Dan budaya ini akan berterusan untuk hujungnya kita nak cut waste untuk improve, menambah baikan. Itu tujuan utama. Sebelum kita nak belajar ni, kita kena ada satu pemikiran minda yang terbuka. Kita perlu ada happy. Itu sebab Dr. Edwin bermula dengan bagi ceria kamu semua, bagi semangat, buka minda happy. Bila kita happy ni, kita akan ada lebih pemikiran yang kreatif kan. Itu tujuannya, supaya kita nak belajar. Bila kita belajar, kita akan nak masuk ilmu tu, kita kena buka minda dengan happy baru boleh masuk. Saya Makno, berpengalaman lebih 20 tahun dengan lebih 3 syarikat multinasional, daripada perkilangan, daripada telekomunikasi, daripada services, daripada retail. Berkongsi sedikit pengalaman untuk kamu, untuk kita sama-sama membawa Syarikat Kinabalu ke atas. Saya berpendidikan master. Sedikit ilmu yang saya ada ni juga untuk saya kongsikan kepada kamu, dari segi kewangannya, dari segi operasinya, dari segi marketingnya, ataupun segala seluruhan operasinya, untuk kamu, untuk Syarikat Kinabalu, untuk kita bawa Syarikat Kinabalu lebih ke atas. Boleh bersama saya? Boleh. Kalau dalam Polis Evo 3, kita ada Syahizi Sam dengan Zizat. Itu lelaki lah. Kalau saya Sam, ada seorang lagi partnernya Zizat. Tapi hari ni saya bersama saya, pasangan saya, pasangan yang berlainan jantina lah. So kalau dalam wayang, kalau saya kajol, saya kajol pak. Saya kajol, saya Syahrukh lah. Kalau saya Syahrukh Khan, dia kajolnya. Kalau cerita Melayu yang sekarang ni jadi glamour, kalau saya Firdaus, tak tengok tak? Dia melurnya. Kalau Awi dengan Era Fazira. Oh, ada rafnya, okey. Saya tak merasa raf. So, kami selalu bersama daripada Bangkok sampai ke sini. Tujuan utama tak lain tak bukan untuk berkongsi, untuk bagi kamu semua faham berkenaan dengan Lean Kaizen. Bila kita faham, baru kita mudah laksanakan. Baru kita tahu macam mana kita nak laksanakan. Baru kita kenal pasti pelaksanaan tersebut. Dan dia adalah sesuatu konsep yang biasa saja, konsep yang mudah, tapi penghujungnya itu, pelaksanaannya itu agak susah. Ingat macam Dr. Edwin pagi tadi cakap, ini adalah satu pelaburan. Bila ada pelaburan, kena ada pulangan. Kena bagi balik lah. Itu sebab tadi Dr. Edwin cerita, laburkan duit, bawa kamu ke sini, Hotel 5 Bintang, naik kapal terbang, dengan pengalaman yang berbeza, yang mungkin pengalaman yang jarang kali kita dapat lah. Jarang kali kita dapat. Dan of course, syarikat mengharapkan pulangan daripada tersebut. Bukan juga untuk syarikat sebenarnya, tapi untuk diri kamu sendiri. Dia nak kamu meningkat lebih tinggi. Kalau macam Dr. Edwin beri contoh tadi, daripada bawah kita boleh naik atas. Banyak peluang yang diberikan. Banyak peluang, sama ada kita ambil tak habis saja. So jadi bersama kami, bersama saya pasangan, boleh dia kena pasti, dia nak scan dulu. Dr. Shanti Raj, silakan. Terima kasih Encik Makno. Salam satu. Satu. Wah, ini memang hebat lah. Tak payah kita nak bagi tahu.
You sendiri dah bagi tahu dah. Ya. Dia sebab kelas ke-5 ke-5 ke-9 ni, dia sebelum ni sudah tahu cerita-cerita belakangan. Memang pun. Dah ada cerita di belakang takbir ya? Ya. Oh, baguslah tu. Bagus. Okey. Ya, memang sememangnya saya Sabah ni memang tak baru untuk saya. Dah pernah saya tinggal di sini selama 18 tahun. Masa waktu awal-awal lah. Ya, Sabah. Sebelum saya bekerja di Sabah, memang saya bertapak di Semenanjung, kerja di sana dan dapat rezeki untuk datang ke sini. So dari sana tu di sini saya bekerja dengan 3 syarikat, ya. Satu adalah daripada education, ya. Kedua adalah di finance, ketiga adalah di direct sales punya company lah. Dan background saya tu memang kalau saya nak kata daripada segi pekerjaan lebih daripada 40 tahun kot. Ya. Kerja saya sekarang ni memang dasarkan daripada psikologi, ya. Masih lagi tengah belajar sebab saya suka belajar, ya. Saya dengan pelajaran ni mungkin orang kata, kadang-kadang orang kata, kenapa pula you suka belajar aje? Saya pendapat satu saja, ilmu mesti dikongsi, betul? Apabila kita kongsi dengan ikhlas, ya. So my investment dalam pembelajaran ni, ya, apa saja daripada sekolah lah sampai ke sekarang, ya. Saya habis tingkatan 5 saja. Ya, selepas habis daripada tingkatan 5 SPM, kita dah kena start bekerja lah sebab daripada keluarga yang susah, ya. So dalam masa waktu tu bila bekerja, saya sambunglah belajar dengan sendiri. So bila sambung belajar dengan sendiri, kena bayar sendiri ya. Betul? Ya, bukan mak bapak yang bagi kan? Betul? So sama waktu tu dalam perjalanan hidup saya tu memang dah habis macam-macam lah. Dalam kerja saya ni memang ada macam-macam ada sebab saya tinggalkan sesuatu pada masa waktu 18 tahun, ya. So bila saya ambil berdikari sendiri untuk nak tujukan hidup saya tak pilih pembelajaran dia. Saya ambil je apa yang saya rasa yang saya inginkan belajar. Sebab itu yang akan mendapatkan lagi pemikiran untuk supaya dia dapat berkembang, ya. So ya, bertapak di sini 18 tahun. Lepas tu saya dah pulang kembali ke Semenanjung sebab arwah ayah saya tak sihat masa waktu tu. Ibu saya yang berikan benaran. Dia orang kata kalau nak buat sesuatu tu pastikan ada rezeki dan restu daripada ibu bapa dulu kan. Ya. So itu yang saya pentingkan sangat-sangat. Dan bersyukurlah, ya. So bila balik ke sana, lepas tu kembali di sini, memang adalah datang balik, pulang balik atas dasar kerja, ya. Tapi sekarang tiada lagi saya bekerja dengan orang lain, tetapi syarikat tu sendirilah, ya. So bersama dengan Dr. Edwin bila dia menjemput, ya, bila dia menjemput kami untuk kongsikan ilmu kita. So kami bersama-sama datang kat sini supaya kita dapat kongsikan apa yang kita perlu. Kita nak turunkan ilmu, ya. Dia berlainan, ya. Kongsi dengan turun lain, ya. Kongsi setakat saya kongsi sajalah. Okay, bye, see you. Jalan, Kalau kita turunkan ilmu, maknanya apa? Apa yang kita ada 10 untuk berdasarkan topik lah. Betul? Apa yang kita tahu 10, kita bagi 10. Kamu ambil yang 10 tu dan tujukan kepada orang lain juga. Itu ada dikatakan knowledge. Knowledge is to share. Tetapi sekiranya kita ada knowledge, kita kena tukarkan dia sebagai intelligence. Macam mana kita nak tukarkan kepada intelligence atas dasar psikologi adalah supaya kita dapat praktikkan dia hari-hari. Kita hidup kat sini satu je kan. Tujuan dia apa? Tuhan bawa kat sini. Ya, Dok tadi dah bagi tahu 24 jam betul. Dia ada 888 betul. Ya kan? Tapi tujuan hidup kita adalah untuk apa? Untuk mencari jalan hidup. Untuk kongsikan apa yang kita ada. Betul? Kongsi yang paling senang sekali yang kita boleh kongsi free lah, off charge adalah apa? Ilmu lah. Betul? Ya, memang hari ni kita berdua ni dekat sini memang kita dah dibayar untuk nak kongsikan ilmu tersebut tu. Memanglah, kalau tidak macam mana kita nak hidup kan? Betul tak? Right? So apa yang kamu dapat ni adalah daripada 2 otak, ya.
Satu daripada pihak finance, lagi satu daripada pihak psikologi. Mengapa kita menjadi pasangan yang, this is actually pasangan yang paling cantik sekali. Paling cantik sekali, ya. Sebab dalam hidup kita, kita perlu uruskan perjalanan daripada segi how do you say this, business ke, atau business mesti ada finance kan? Betul? Hidup mesti ada finance kan? Ya? Pengurusan dia mesti ada, betul? So daripada segi pengurusan finance memang yang paling penting sekali urusan dia. Tapi untuk nak menjadikan ia betul, psikologi mesti ada kan? Apa yang perlu kita adalah yang paling penting, tingkah laku, betul? Sekiranya kalau tingkah laku tidak betul, pasti hari ini tiada orang di sini, betul tak? Bila dapat email daripada Cik Suria, alah lecehnya aku nak pergi kat sana, tak payahlah aku bagi je lah alasan, tak payah pergilah. Betul? So bila anda di sini, saya selalu kata yang ni adalah ditakdirkan, ya. Sekiranya kalau kamu jumpa siapa-siapa saja dalam dunia ni, itu ditakdirkan. Setuju tak? Ya. Tengok waiter kat luar pun ditakdirkan, betul? Sebab kamu jumpa waiter tu sebab kamu dipilih datang hari ni kan? Betul tak? Mengapa kamu dipilih? Sebab Tuhan memberikan jalan untuk pilihan tersebut. Right? So hidup kita ni, takdir satu, pilihan adalah yang kedua, betul tak? Takdir dia betul takdir, tapi tujuan takdir tu masih lagi dalam tapak tangan kita untuk memilih. Betul? Jodoh adalah jodoh. Tapi boleh pilih jodoh tak? Boleh kan? So ini jodoh tak? Kamu berjodoh dengan kita kan untuk jumpa hari ni, ya. So ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi pilihan kamu tu antara nak ataupun tidak. Setuju? So you're here today. So ini adalah penting sebab saya akan pegang kata sampai sekarang, sampailah habis sesi kita, benda ni saja, ya. Tingkah laku, sikap menentukan tingkah laku. Betul? Kita akan lebih mendalam lagi later. 3 benda yang saya akan tekankan adalah nilai, niat anda dan juga hak milik anda. Hak milik anda adalah hak milik anda untuk datang bersama sawit mendapatkan ilmu daripada kita, ya. Niat anda adalah apakah niat anda, tujuan anda berada hari ini, ya. Dan juga nilai, adakah benda ni akan meningkatkan nilai anda? Mari kita tengok sampai habis sesi kita, ya. Mungkin kita kenal dulu. Ya. Sebab jodoh, kita hari ini berjodoh. Tapi sebelum berjodoh tu dia kena ada satu kenalan lah. Sebab kalau tak kenal, tak cinta. Bila dah kenal, bukan bercinta lah, lebih mesra lah. So, kita nak kenal kamu supaya kita lebih mesra. Bila mesra, perkongsian ini lebih bermakna. Jadi hari ini juga saya percaya ada yang belum pernah berjumpa antara satu sama lain. Mungkin kamu tak tahu apa yang dia buat, tak tahu nama dia. Kalau yang ada nama tu boleh pusing ke depan. Okay. So, kita boleh kenal orang supaya kamu dapat berkongsi dengan orang lain. Bila kita berkongsi, masing-masing saling memahami antara satu sama lain. Kita lebih mesra dan kita tahu tugasan orang tu. Macam di mail, di estate, di services HQ. Inilah peluang untuk kamu ambil pengetahuan untuk orang lain supaya kamu dapat perbaiki diri. Dan kamu juga boleh berkongsi masalah-masalah kamu, apa yang kamu hadapi supaya kita belajar satu sama lain. Saya tak tahu apa yang kamu buat dan kamu pun mungkin tak tahu saya. So jadi kita perlu berkongsi. Sesi kali ini bukannya one way communication, two way. Kamu bercakap dan kita pun bercakap. Of course kita nak berkongsi supaya bila orang lain dengar, orang lain bercakap, orang lain dengar dan dia akan faham juga. Dan bila orang yang bercakap tu sebenarnya dia dapat lebih daripada orang yang mendengar. So jadi peluang untuk kamu juga untuk bercakap. Bila kita bercakap, kita akan membawa satu peluang diri untuk lebih confident lah. Boleh? Okay? Ready untuk ni? Semua dah? Kita start, Yes. Okay?
Sebelum tu Ya. kita ada dua, kita ni berpasangan kat sini ya. Okay. Maksud dia, selalunya kalau dalam sesi training kamu akan nampak seorang saja ya, trainer right? Tapi ini bukan training ya. Yang ini adalah program development, career development pathway untuk anda. Untuk pembelajaran dia ada dua jenis. Cepat saya akan bagi tahu. Satu daripada bahagian akademik, lagi satu daripada professional development pathway. Apa beza dia? Akademik adalah di mana kamu buat diploma, degree, masters, PhD, semua sekali lah pergi universiti Pergi kat sana, dia orang akan mengajar hanya teori saja. Tiada yang lebih pengalaman yang dia boleh bagi tahu, sebab cikgu yang mengajar kat sana, lecturer yang mengajar, pensyarah tu dia tahu segi daripada buku je, teori je Itu yang kamu belajar ya. Daripada segi professional development pathway yang begini ya, program-program begini lebih mahal daripada academic pathway ya. Selalunya dia akan ambil 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, sebab ini mengenai lebih daripada teori dan juga daripada skills anda. Ya, skills anda. Kamu gunakan skills itu untuk menambahkan lagi ilmu. Apa lagi, macam mana lagi. So jadi kita cantumkan academic dengan skill, gabungkan dia jadi professional development pathway. So hari ini adalah 1 hari saja sesi ya. Selalunya dalam session yang begitu kamu akan dapat subject matter expert. Dia lebih daripada trainer Trainer dia datang train, lepas tu dia balik tu je. Kalau subject matter expert dalam program career begini ya, dia akan memberikan lebih intipati kepada anda. Sebab macam Cik Makno, dia subject matter expert finance kan. So dia akan memberikan konsep-konsep daripada apa yang dia tahu untuk pemahaman anda, di mana kamu boleh gunakan dia dalam tempat kerja. Faham Kalau dari bahagian saya adalah daripada people behavior. Dengan people behavior, macam mana saya patut meningkatkan minda saya untuk mendapatkan di sebelah finance yang kamu perlu ya. So hari ini kita ada dua So maksud dia dua orang kena bayar dekat sini untuk memberikan ilmu kepada anda So bila kamu dapat begitu, dua otak kan. Kadang-kadang kita nak bercakap tu kita akan bertembung bercakap sebab topik satu ya. So diminta pemahaman anda supaya you are with us ya. Sekiranya kalau kamu rasa tolong ulangkan balik, ulang sekali lagi supaya saya nak faham, angkat tangan aja. Yang kita perlu adalah angkat tangan saja, tanya dengan kami. Kadang-kadang Encik Makno akan bercakap, kamu akan pandang sana. Kadang-kadang saya akan bercakap, memang saya dapat di sini saja, saya akan berdiri sini ya. Tapi daripada segi psikologi, bila kamu pandang ke kiri, pandang ke kanan, maksud dia program untuk otak anda tu tengah bergerak ya. So fikir atas dasar positif. Jangan fikir yang mengapa pula sana kena sini, leceh lah, mengapa dia tak boleh letak seorang saja. You know, one presenter dengan two presenter, yang lebih mahal mana satu? Mengapa? Sebab kamu dapat dua idea, dua ilmu. Untung siapa? So ini adalah intention kita hari ini ya. Be with us, follow kita. Apa yang kita nak cakap. Okay? So kalau seorang lagi satu, kalau seorang dia bila pandang makin lama mulut besar. Ya. Kecil-kecil. Lepas tu terus gelap. So tapi dua ni lebih mesra lah supaya kamu lebih aktif. Okey. Manfaatkan peluang yang ada hari ini, ambil sebanyak mungkin dan gunakan untuk diri kamu dan untuk syarikat tersebut. Okey? Kita bermula dengan tengok semua ada buku kan? Mungkin pagi tadi baru dapat kan, mungkin tak sempat tengok. Depannya apa dia tulis? Operational Excellence Lean Kaizen. Tujuan utama kita untuk belajar Lean Kaizen kan? Tapi kenapa kita belajar Lean Kaizen? Sebab kita nak Operational Excellence. Kita belajar Lean Kaizen untuk Operational Excellence. Itu tujuan utama. Operational Excellence bermaksud apa? Operational Excellence dalam bahasa Melayu dia operasi mantap. Hari tu saya belajar satu lagi, tambah sikit. Mantap betul. Jadi mantul. Betul ke? Betul tak? Setuju Operasi mantul.
PUL kan TUL, saya pun tak tahu. PUL lah betul. Mantap betul Operasi mantul. Setiap syarikat ni kita refer Sawit Kinabalu lah. Sawit Kinabalu telah ditubuhkan, dia mesti ada apa? Sawit Kinabalu dia ada apa dalam tu? Dia ada kamu sebagai pekerja. Dan of course kadang kita rasa, bila kita rasa pekerja ni, kita rasa macam ada gap. Maksudnya ada jurang antara kita dengan syarikat. Sebenarnya pekerja adalah syarikat, syarikat adalah pekerja. Maknanya dari segi masa mudahnya, kamu adalah syarikat dan syarikat adalah kamu. Kerana apa? Kerana kamulah yang membentuk syarikat tersebut. Kamulah yang menjalankan operasi fungsi syarikat tersebut. Kamulah yang membuat tugasan-tugasan syarikat tersebut. Syarikat ada, tapi kalau kamu tak ada pun tak boleh nak bergerak. Kamu ada, tapi syarikat tak ada pun kamu tak boleh buat sesuatu. Jadi itulah, syarikat adalah kamu adalah. Okey, itu penting Selain daripada pekerja, apa lagi yang syarikat perlu untuk menggerakkan operasi? Kita nak gerakkan operasi mantul ni, apa yang perlu ada lagi? Apa dah? Tak dengar? Itu finance lah. Itu kalau finance tu salah satu yang kita panggil operasi lah, ataupun kita panggil proses. Okey. Kalau ada proses, baru kita boleh bergerak. Apa proses yang kita nak gerak kat sini? Kita mesti ada sistem ataupun mesin. Kita ada kilang, kita ada ladang. Itu semua alatan ataupun tools lah. Saya panggil sini sistem, mesin ataupun alat. Ini termasuk ladang lah. Alat ni saya rujuk pada ladang sebab kita kawasan perkilangan, perladangan, so alat tu sebagai ladang lah. Dari situ semua kita ada. Kita ada badangnya, kita ada traktornya, kita ada drillernya. Kalau kilangnya kita ada boilernya. Semua ada kat situ. So di sini akan melibatkan operasi syarikat. Tiga perkara penting lah. Pekerjanya, sistemnya dan prosesnya akan menggerakkan operasi syarikat itu. Kita memerlukan ini untuk menggerakkan operasi, tapi dalam banyak hal kita ada banyak masalah kan. Banyak masalah di sini, proses, pekerja dan sistem. Operasi mantul, apa yang ada? Kita tiada masalah. Operasi mantul apa? Tiada masalah. Dan bila kita tiada masalah, kita nak kamu semua bekerja dengan happy. Bila happy, kita akan lebih bekerja secara lebih cemerlang, lebih semangat. Kita datang kerja pun berseronok untuk berjumpa dengan kawan. Kalau kita banyak masalah, kalau saya nak sebut nama sesakit, Bonaventure hari ni dia tahu dia datang kerja ada masalah dengan Naim. Dia mesti malas nak datang kerja sebab dia tahu nak jumpa dengan Naim akan ada masalah, nak menyelesaikan masalah, macam-macam masalah. Mungkin Naim dengan cara dia, boleh sebut betul Benda dengan cara dia. So akan ada satu pertemuan, perbezaan masalah untuk selesaikan. So kita tak nak macam tu. So bila dengan Lean Kaizen ini, dengan operasi cemerlang ini, dia akan memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah. Sebab dia adalah satu budaya untuk kamu bekerja secara gembira, bekerja secara cemerlang untuk beroperasi secara cemerlang. Itu tujuan utama kita. Okey nampak Kita nak operasi cemerlang sebab kita nak mengelakkan, kalau nak kata tak ada masalah, susah kan? Kurangkan masalah. Dan kita nak kamu bekerja secara happy. Bila kita happy, kerana kamu juga berpeluang untuk buat lebih banyak lagi benda. Kita kan kreatif kan? Bila kita kreatif, kita tahu macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Kalau kita tak kreatif, kalau kita tak happy, masalah yang ada akan bertambah-tambah. Bila bertambah-tambah, sampai satu masa tu kita dah penat nak datang kerja. Bila dah penat datang kerja tu, sampai satu masa sama ada kita bye-bye. Tapi saya percaya dekat sini kamu sayang kat Sawit Kinabalu. Sayang tak? Saya percaya, saya pernah jumpa sesi-sesi sebelum ni, yang dulu beliaunya bersama Sawit, sekarang dia juga bersama Sawit. Dan bila berbual dengan dia, adalah menjadi harapan dia, anaknya pun juga bersama Sawit. Dia akan satu generasi Sawit. Maknanya dia membesar, hidup, bekerja, menyara dengan Sawit.
Sayangkan sawit tu kan. So jadi kalau kita nak sawit terus begini, kita perlu memastikan yang sawit Kinabalu beroperasi secara operasi yang mantul. Susah juga ni, ada yang kata mantul, ada yang mantap kan. Dua-dua betul. Tapi kalau yalah mantap betul kan. Dua-dua betul sama. Tapi kita cuba satukan mantul operasi mantul Tujuan utama sekarang ni sawit Kinabalu telah berada kalau dalam state GLC, sawit Kinabalu telah berada di atas. Kalau dulu mungkin dia top 3 lah. Tapi sejak Datuk ambil alih, dia telah memberi satu pembaharuan, penambahbaikan dan telah memberi pulangan yang lebih kepada state. Dah dengarkan dividen tahun lepas berapa dia bagi kepada state? Kena ambil tahu tau. Sebab bila kita ambil tahu, baru kita ada rasa cinta. Sebab kan saya cakap ni, tak kenal, tak cinta. Bila kenal, mesra kan. So kamu kena kenal lah sawit tu. Kamu kena ambil tahu lah sawit Kinabalu tu. Janganlah kamu hanya setakat datang kerja 8 jam hanya untuk kerja kamu saja. Kamu tak fikir orang lain. Kamu kena kenal. Kamu kena kenal orang sebelah, kamu kena kenal sawit, kamu kenal syarikat, supaya kita kenal lebih mesra, lebih sayang. Dia kena kenal. Itu sebab bila saya tanya, apa berapa banyak dividen yang syarikat bagi kepada state? 30 juta. 30 juta dan tertinggi dalam state GLC. Dah lah, di Sabah lah. State GLC. State GLC. Apa maksud bila dia bagi dividen 30 juta tu kepada Sabah? Sebenarnya dia akan beri balik kepada kamu, kepada anak cucu kamu. So jadi kamu nampak kan betapa sawit ni sebenarnya bukan sahaja untuk kamu, dia juga memberi untuk masyarakat Sabah. Okay? So kamu sayang sawit dan saya percaya sawit ramai orang nak berebut nak masuk sawit. Kita pastikan operasi cemerlang supaya kita terus berada di atas dan kita sentiasa memberi balik kepada masyarakat. Okey? Operasi mantul Alright? Kita bawakan operasi mantul ni dengan pengenalan Kaizen. Lean Kaizen tadi kan? Lean Kaizen, saya cakap benda yang simple saja. Saya cakap, tapi nak melaksanakan penghujungnya tu adalah susah. Kenapa susah? Banyak cabaran. Kenapa susah? Sebab kita dah terbiasa dengan cara kerja kita. Bila kita nak tukar sesuatu tu, ada kekangan ataupun ada cabarannya, ada ketidaksetujuannya, ada ataupun perselisihan faham antara satu sama lain untuk bertukar sesuatu. Itu sebab sawit dia bawa semua orang untuk faham budaya ini, Kaizen ini. Semua orang faham supaya kita dapat kurangkan masalah ataupun kurangkan cabaran-cabaran untuk melaksanakannya. Namun begitu pelaksanaannya sukar juga sebab banyak kekangan. Dia ada dengan mindanya terutamanya, itu sebab kita bawa Dr. Shanti. Juga proses-proses dia kita nak tukar. Sawit Kinabalu dah 40 tahun kan? Daripada zaman SLDB kepada sawit Kinabalu 25 tahun. So total 40 tahun lah. Okay? Kita dah terbiasa dengan operasi itu. Nak tukar operasi tersebut, yalah, orang dah ada dalam keadaan selesa. Orang yang dah enjoy dengan cara kerja, bila tukar, dia terpaksa belajar benda baru. Bila belajar benda baru tu, jadi orang dah malas lah kan? Kita dah sampai setahap tak nak berusaha lebih. Cukup setakat itu. Sebab kita tahu cukup bulan dapat duit, cukup bulan cek dapat duit. Kita tak nak sawit Kinabalu, kerja sawit Kinabalu berfikiran begitu. Kita sentiasa berinovasi, berubah untuk penambahbaikan. Ingat, perjalanan yang ini tiada penghujungnya. Kita mulakan dengan kamu dulu untuk penambahbaikannya, supaya sawit Kinabalu akan berubah, bertambah baik. Dia akan jadi satu, Kaizen ini akan jadi satu apa? Budaya kerja. Tengok Kaizen kan? Kaizen ini akan menjadi budaya kerja. Okay. Nampak kan tulisan saya? Nampak kan? Okay. Tulisan minta cacing sikit lah. Dulu saya nak jadi doktor tapi tak jadi. Saya gagal sign. So je tulisan saya macam doktor sikit tu. Budaya kerja. Bila kita dah terapkan budaya kerja dalam diri kamu ni, di sawit Kinabalu ni, kita dah ada satu tingkah laku. Kita dah ada satu sikap. Kita behavior kita berubah. Berbeza. Kita ada satu tingkah laku Kaizen dalam diri kita.
Bila kita balik rumah, kan kita ada 24 jam kan? 8 jam di tempat kerja, 8 jam di rumah. Unless lah kamu 24 jam di office tu, saya tak tahulah kan. 8 jam di office, 8 jam di rumah dan 8 jam tidur. 8 jam di rumah juga kamu akan bawa budaya yang kamu ada di kerja ni ke rumah. Dan kamu akan tukar. Anak-anak kamu akan ikut cara kamu. Sebab kamu dah jadi satu mentor, anak kamu akan ikut tingkah laku. Dan bila anak kamu berubah, jiran kamu tengok rumah Naim, tingkah laku keluarga Naim dah berubah lah. Macam ada satu penambahbaikan yang berbeza. Jiran-jiran kagum, jiran-jiran pun ikut cara dia. So bila jiran-jiran ikut, satu kampung ikut. Sama membudayakan budaya hidup Kaizen ni. Daripada budaya kerja, kita tu jadikan dia sebagai satu budaya hidup. Bila satu kampung dah membudayakan Kaizen ini, kampung jiran sebelah pun tengok, dia ikut. Dan jadilah satu Sabah akan membudayakan Kaizen. Bukan senang, ambil masa, tapi kita buat secara sedikit-sedikit. Dan ini adalah sebagai tapak permulaan dia. Alright? Tapi itu kita dah pergi sampai ke budaya hidup lah. Kita balik kepada asal, Sawit Kinabalu sebagai kamu dan kamu adalah Sawit. Kita ada cara kerja kita. Okay? Kita cerita dulu sebab macam mana untuk kamu punya ni tingkah laku dulu sebelum kita pergi kepada Sawit Kinabalu punya cara kerja. Sebelum kita nak tahu cara kerja kita, fungsi kerja kita sendiri kan. Tadi kan awal-awal saya dah kata sikap. Sikap menentukan. Betul ke? Kenapa kamu kata betul ya? Ha? Silakan. Kenapa? Sikap menentukan tingkah laku. Ya. Sekarang pula dia terfikir. Tadi ya. Ya. Oh, ya kan? Kenapa pula doktor tanya 3 kali? Salah ke jawapanku? Think, cuba fikir. Adakah sikap menentukan tingkah laku? Ya? Betul. Mengapa ya? Betul? Tak faham kan? Ya. Why? Saya tak nampak muka nampak tapi nama tak nampak sebab betul-betul lah kamu ni. Yazid. Ya. Mengapa? 3 kali kamu dah kata ya tadi. Sikap kan? Contohlah, Ah, sikap yang rajin lah kan. Jadi bila kita kerja tu menentukan tingkah laku kita dalam kerja tu, tidak kira lah ya, masa ke apa kan. Itulah pandangan saya. betul. Sikap menentukan tingkah laku. Rajin. Sikapnya rajin. Tingkah lakunya dapat buat kerja kan? Ya. Dapat selesaikan masalah kan? Dapat cari solusi kan? Ya. So betul tak sikap menentukan tingkah laku? Betul. Untuk yang ini berlaku mesti ada niat tak? Niat untuk rajin tu mesti ada kan? Ya. Betul tak? Ya. Betul. Ya. Apakah niat anda? Cara kerja, fungsi untuk cara kerja kita ni semua sekali adalah niat kita. Kamu bekerja dengan Sawit Kinabalu untuk satu, yelah memanglah nak dapat duit, nak dapat wang, ujung bulan nak pergi dekat ATM nak cocok duit tu, nak keluarkan, nak kasih makan minum untuk anak-anak kita kan, lagipun untuk hidup kita sendiri. Betul? Ya. Untuk itu berlaku, perlukah kita pastikan fungsi cara kerja kita ni, apa yang kita buat ni mesti ikhlas? Perlu ke? Belum. Mengapa? Balik kepada tujuan kita, betul? Hak milik. Ya. Kamu di Sawit ni saya nak bagi tahu lah. Tadi Dok dah bagi tahu pagi tadi ya. Kita dah buat berapa kelas kat sini ya? Dah 9 untuk non-exact. Tapi daripada mula sana 12 kan? Dah jadi 20 lebih lah. Dah 20 lebih kan? 12 yang puni dah berapa dah? 21 Setiap grup yang masuk, satu je yang kita kata, you all ni nasib baik lah. Itu aja yang kita bercakap tau. Memang yang masuk lain-lain kan, betul tak? Tapi kita nampak satu kesedaran diri daripada partisipan ni
Ada setengah tak ada. Ya. Mengapa kesedaran dia tak ada? Sebab semua diberi. Ya. Cuba bayangkan pada masa waktu pandemik, ya. Pada masa waktu pandemik 2 tahun kan, ramai yang kehilangan kerja, betul? Kamu masih lagi berada di sawit, betul? Price CPO kita naik lagi, betul? Sampai 7, betul? Wow, itu memang wow. Masa itu lagi duduk dekat rumah, tak pernah saya dengar dalam hidup-hidupku, dengan masa pandemik ke, tak ada pandemik ke, cuti dibayar. Betul? Kamu dapat cuti dibayar. Lagi-lagi pun pada masa waktu pandemik di mana orang yang tak ada kerja, ya, sampai dia orang kena cari kerja, ada yang sampai bunuh diri pun ada kan. Betul? Tapi you all ni memang dah dapat banyak bersyukur kan kita. Dia terpulangkan sama dia orang bersyukur ke tak? Bersyukur tak ni? Ya. Sebab bila Dr. Shanti cakap gaji dia bayar, cuti dia bayar senyap je, macam tak betul je kan. Ya, betul. Macam tak bersyukur pun ya juga kan, saya tak tahulah. Tak tahu So lah nak reaction cakap tu macam penting mana. kan, sebab kita nak tengok kamu. Kamu bila kita bercakap, kamu akan lebih Ya. merealisasikan. Mengapa kita bagi tahu ni semua sekali? Sebab kita sebagai seorang konsultan, bila kita nampak trending, dia orang ni sedar ke tidak sedar? Ataupun dia orang ingat, memanglah selalu akan dapat 8 bulan, 7 bulan, 10 bulan. Ya, jangan salah faham Ada kebanyakan kamu ingat begitu. Sebab dia orang tak nampak benda-benda luar daripada petak. Ya. Sebab kita dah dapatkan rezeki dia kan. Kita jemput rezeki, kita jemput rezeki. Tapi samping kita jemput rezeki itu, sini mesti tajam, betul? Betul? Ya. Dan ingat anda semua ni manusia, siapa sajalah, we are replaceable. Maksud dia boleh diganti. Faham tak? Tempat duduk kamu tu boleh diganti orangnya. Syarikat kamu ni boleh diganti management baru, betul? Selalunya lah pekerja dia tidak akan ingat benda-benda macam tu tau. Sebab dia punya kerja adalah, saya nak buat kerja saya pergi balik, itu je Dia tak nampak benda yang besar. The big picture dia tak nampak. Jadi kita hari ini adalah untuk memberitahu kamu big picture. Sawit Kinabalu adalah plantation organisation yang pertama yang mendapat program yang begini Dr. Edwin mendapat jemputan daripada syarikat-syarikat lain yang besar-besar tau. Dia kata, no, I want to do for sawit dulu. So you all are the first one daripada last year kita tengah anjurkan program ni kat luar kat sana tu. Dia orang cuba nak anjurkan tapi tak jadi sebab tak ada expertise untuk nak memberikan kamu pandangan-pandangan tersebutnya. Ya. So bernasib baik kan kamu? So sekarang kita tengok fungsi kerja kamu. Okay, kita bercerita pasal lingkaran budaya kerja. So kamu berada di sini. Di manakah kamu? Bawah tak bermaksud dipandang rendah. Walaupun kamu berada di sini, kamu bukannya boleh dipandang rendah. Kalau ikut hierarki, memanglah kamu di bawah. Kita nampak orang atas yang penting, yang penting. Tapi sebenarnya bagi saya, bagi syarikat, bagi kami semua, sebenarnya kamu adalah penting dalam KIZ. Kamu mewakili berapa ramai di sini? Berapa ramai di sini? Tahu tak? Kamu tahu tak jumlah syarikat semua berapa pekerja? 800 lebih kan di sini kan? Jumlah syarikat pekerja semua ada lebih kurang 1000. Kamu kena beritahu syarikat ni, sebab syarikat tu kamu syarikat ni. Kalau kamu tak kenal syarikat, susah juga tu kamu nak sayang dia. Kamu kena tahu jumlah pekerja 1100 ataupun 1000 lebih sikit lah. Saya kira 1000 dah senang. 1000. Di sini dalam 700 dekat 800. Campur dengan eksekutif jadi 800 lebih lah. Yang selebihnya pengurus dan atasan. Dan kamu yang kenapa saya cakap penting, kamu adalah orang yang paling dekat dengan tugasan aktiviti syarikat. Kita kan nak operasi mantul tadi kan? Kamu adalah orang yang paling dekat dengan operasi tersebut. Kamu yang pergi buat gradingnya, kamu yang menerima buahnya,
Kamu yang bawa buahnya pergi masak buah tersebut. Kamu yang pergi on dia punya steam dia untuk bagi masak buah tersebut, boiler kan tersebut. Kamu yang tahu. Bukannya manager, bukannya pengusaha. Kalau kamu tak on boiler tu, tak masak buah tu. So bila buah tak masak, tak adalah minyak dia. Bila tak ada minyak, tak adalah proses minyak sayang yang kita nak buat tu. Penting tak kamu kan? Kadang manusia sebab bila dia nampak dia di bawah, dia tak rasa dia penting, tapi sebenarnya kamu yang penting. Kita kena letak satu pemikiran minda di situ. Okay? Begitu juga dengan estate. Kalau kamu tak arahkan mandur-mandur atau supervisor, mandur-mandur ataupun pekerja kamu untuk petik buah, untuk tabur baja, untuk buang rumput, tak ada hasil buah kita buah yang bagus sekarang ni. Buah sawit sekarang ni, sawit kena dulu lah, berebut orang nak. Biji benih yang kita hasilkan tu, di seed tu, berebut orang nak. Sampai tak cukup order lagi, dia terpaksa bagi priority. So, begitu kualitinya sawit Kinabalu ni, kamu kena tahu, supaya kita ada satu perasaan sayang. Kalau kita tak ambil tahu, kita tak sayanglah sawit Kinabalu tu. Kamu yang menggerakkan di sini, menggerakkan operasi ini. Dan kamu mewakili lebih 700, lebih 800 orang termasuk eksekutif. Dan bila kita nak menggerakkan Kaizen ini, kamu adalah orang yang terpenting. Kamulah yang akan membuatkan Kaizen ini menjadi satu impak yang besar dalam syarikat. Sebab kalau buat penambahbaikan di peringkat atasan, kamu yang melaksanakan mungkin dia tak sepenuh hati. Tapi bila kita faham, kita dah terapkan daripada atas ke bawah, kamu dah faham, dan impak pembudayaan Kaizen tu begitu hebat, begitu besar. Dan kita nak kamu semua faham, dan kita nak kamu tahu yang benda ni penting sebenarnya untuk kamu, bukan untuk syarikat. Sebab syarikat adalah kamu ada syarikat kan. Syarikat bagi peluang ini kepada kamu dan manfaatkan peluang tersebut. Ambil peluang tersebut untuk kita membudayakan kerja kita dengan Kaizen. Okey? Okey. Soalan kepada anda mengapa kita tujukan program ni kepada anda last? Kita mula daripada pihak atasan dulu kan? Ya. Sampai ke kamu. Kenapa? Untuk sebab melaksana siapa? Siapa yang melaksana? Kamu kan? Tapi you are the last yang kita buat program ni. Kita mulakan daripada orang atasan dulu, daripada bos kamu duluan. Mengapa kita buat begitu? Apa tujuan kami? Ya, supaya sebab dia bos. Patutlah dia kena dulu. Ya. Torture dia dulu, lepas tu baru torture you all Ya. Biasa begitulah. Okey, selain dari itu, cuba fikir. Come. Think. Cuba fikir, mengapa kita syorkan program ni kepada orang atasan dulu, lepas tu baru kamu? Kenapa sini? Saya jawab on behalf of diorang. Boleh. Biasanya begitulah. Biasanya begitulah. Kan? Memudahkan pelaksanaan. Bagus? Kalau dari atas sudah tahu, bawah pun sudah tahu, dia akan mudahlah flownya. Alangkah tu memang betul. Ya. Kalau kita mulakan dengan kamu duluan, kita tetapkan idea-idea kepada kamu dulu. Orang atasan tak tahu, dia faham tak? Ya. Dia tidak akan faham langsung So jadi kita kena pastikan tujuan kita, matlamat kita start daripada orang atasan dulu. Ya. Bila kita start daripada orang atasan, senang kita nak menguruskan yang di bawah. Satu gambar, satu cerita kan? Satu sawit, satu lagu, satu irama, betul? Satu patah perkataan yang kita kata Kaizen, betul? Kaizen adalah bahasa Jepun. Ya. Mengapa kita ambil konsep Jepun? Dah dibagi tahu daripada Encik Makno. Kita nak bagi tahu dengan satu saja. Sukses bermula bukan daripada seorang. Sukses bermula daripada seorang sampai satu pasukan. Betul?
penyedaran untuk diri kita nak pastikan supaya tingkah laku kita dia berkaitan dengan sikap. Attitude kita kena bertukar. Jadi kita kena tukar attitude dan tingkah laku. Ya, sikap dengan tingkah laku orang atasan pun perlu tukarkan. Bukan saja kamu, betul? Atas pun mesti tukar. Ya, satu knowledge sampai ke bawah. Dan Alright. Walaupun kita mula daripada atas ke bawah, yang bawah kamu ni, kamu orang yang dekat dengan operasi dan tidak ada pekerja. Oh, okey. Dan kalau nak minta dah, minta dah ya, tak perlu angkat tangan. Tapi kalau nak tanya, boleh angkat tangan lah. Nanti kan nak tunggu saya nampak tangan-tangan sampai dah basah seluar nanti kan. Okey, balik pada ni. Kenapa kita mula di atas? Sebab orang atas akan memberi kelulusan. Bila yang bawah, kita mula daripada bawah, kamu dah buat perubahan, kamu dah buat pelaksanaan, dia akan menjadi satu kekangan ataupun susah sebab yang atas belum faham. Sebab yang atas ni akan memberi kelulusan untuk kita buat perubahan ataupun penambahbaikan. Kita mulakan di bawah. Okey? Kita mulakan daripada atas sampai ke bawah. Dan di atas akan jadi satu mentor kepada yang di bawah juga. Bila yang atas ikut, yang bawah pun akan ikut. Okey? Dan kamu yang di atas tu kita panggil dia sebagai sponsors. Dan kamu di bawah ini adalah, macam saya cakap tadi, akan memberi satu infak ataupun kesan yang besar kepada syarikat. Kamu mewakili 800 orang. Kamu adalah hero. Kamu adalah Superhero. kalau lama Superman. Kalau yang perempuannya Superwoman. Kalau yang belum woman, masih lagi remaja, Supergirl. Kalau boy, ada Superboy tak? Ada? Ada Superboy tak? Ha? Boy. Boy. Okey? Kamu penting di sini kenapa? Sebab kamu juga orang yang dekat dengan operasi dan kamu juga orang yang paling dekat dengan mewakili general workers. Pekerja general workers tu. Berapa orang kita ada? Siapa tu? Terima kasih. Saya nak sebut apa? Sanbat Betul ya? Betul ya? Saya takut salah sebut nama. Terima kasih. Mewakili 11,000 orang. Dan bila syarikat berkembang, dia akan bertambah. Begitu juga kamu, bila syarikat berkembang dengan banyak lagi bisnes, peringkat kamu juga akan berkembang ramai. Dan kita nak benda tu bila bertambah besar syarikat tersebut, dia masih lagi mempunyai satu budaya yang sama, iaitu budaya apa? Budaya Kaizen. Bukan senang sebab bila kita berkembang, dia akan macam lagi orang luar masuk, dia akan berbeza-beza pandangan. Kita nak bentukkan dia faham yang kita di Sabit Kinabalu mengamalkan budaya Kaizen. Bila syarikat berkembang, orang baru masuk pun dia masih tahu yang Kaizen, dia akan amalkan juga. Dan yang 12,000 ataupun 11,000 pekerja tu juga, kamu bertanggungjawab untuk bagi dia orang faham. Kita tak dapat dekat dengan dia. Kamu orang yang paling dekat dengan general workers tersebut, kamu kena kongsi. Tak adalah kamu nak kena buat kelas satu hari dengan dia, tapi kamu kena kongsi intipati je lah. Iaitu intipati penambahbaikan Kaizen. Tanggungjawab kamu besar, hero. Kamu boleh buat perubahan kepada syarikat tersebut. Okey? okey. Tanpa sponsor, tak wujudlah kamu. Tanpa kamu, sponsor pun tak penting. Perlu satu sama lain. Ingat saya ulang sekali lagi apa yang Cik Mak kata. Tanpa sponsor, tiada kamu. Tiada kamu, tiada sponsor, betul? Tanpa sponsor, tiada partner. Tiada partner, tiada ambassador. Tiada ambassador, tiada champion. Tiada hero. Jadi syarikat lah. Syarikat tidak boleh bergerak dengan seorang saja kan. Mesti ada beberapa orang, betul? Makcik yang menjual nasi lemak pun dia kena ada anak-anak dia ke, somebody to help her, betul tak? Kalau dia seorang pun duduk dekat rumah, dia buat nasi lemak tu seorang pun, tapi bila dia nak menjual kat luar, dia pasti juga perlu pertolongan sesiapa, betul? Kita tidak boleh gerakkan bas kita seorang Kita siapakah pemandu bas, itu aja. Pemandu bas ada konduktor, ada penumpang, betul? Ya, adakah anda nak menjadi penumpang yang berdikari dengan secara betul ataupun tidak? Ya, adalah pepatah Inggeris dia kata either you're on board the bus or you drop off the bus. Maksud dia kalau kamu tak boleh buat, turunlah kan. Bagi orang lain untuk buatkan dia. Syarikat ni adalah syarikat siapa?
Sawit adalah siapa? Sawit Kinabalu. Siapa? Tak pakai dia kami. Kamu. Ingat itu saja. Mana-mana saja, tak kisah apa syarikat ya. Selagi kamu begini mengambil gaji, betul? Syarikat itu adalah kamu. Faham? Jangan fikir sebagai pekerja. Jangan fikir sebagai apa-apa, tapi fikir sendiri satu saja. Kalau ini adalah syarikat saya, apa saya akan buat? Begitulah pandangan Platinum GMD anda. Platinum GMD anda melebihi 40 tahun bersama sawit kan? Betul? Dua benda yang dia selalu kata, human capital dengan apa? Dengan digital transformation ya. Transformasi, dia nak transformation, dia nak transformasikan syarikat kamu ni. Betul? Dengan digital. Tapi untuk yang itu berlaku, kita perlukan meningkatkan prestasi pekerja sendirilah. Betul? Dah letak satu platform untuk anda meningkatkan prestasi anda. Satu saja, ingat prestasi, nak meningkatkan prestasi saja. Apa yang kamu perlu buat? Yes, you are the hero. You are the hero. You are the hero sebab ditujukan oleh mereka. Setiap masing-masing ni platform, masing-masing ni ada tanggungjawab sendiri mengambil hak milik. Ya. Untuk mengambil hak milik ni, kita telah kita telah membawakan program yang bernama Kaizen kepada anda. Pernah dengar tak Kaizen ni? Selain sebelum kawan-kawan cerita lah, mana sebelum ni? Pernah dengar? Pernah dengar. Kaizen berasal daripada mana? Jepun. Dia berasal daripada dua perkataan. Change, Kai. Satu lagi apa? Kai ni maksud dia apa? Ubah. Zen. Baik. Bukan nama Khairuddin, bukan nama Anwar Zain Ubah baik. Berasal daripada negara mana? Jepun. Kenapa Jepun? Kenapa Jepun? Kenapa Jepun? Kenapa Jepun? Sebab syarikat dia memilih benda yang sudah terbukti. Sebagaimana kita nak buat transformation, kita ambil fiber optic. Bila kita nak masukkan sistem, kita ambil sistem SAP yang terbukti. Itu juga dengan human capital. Ni Kaizen ini adalah human capital. Kita ambil Kaizen daripada Jepun yang sudah terbukti. Berbeza orang Jepun berbanding dengan kita. Sebagai contoh, rumah kita ada longkang kan? Longkang kita macam mana? Apa dah? Apa dah? Tak dengar? Ada besi? Oh, bersih. Longkang bersih Oh, bagus. Ini first time saya dengar ni longkang bersih ni. Mana dia jaga rumah dia. Okey. Tapi ada kebanyakan kita, bukan kita lah, orang bukan sawit. Longkangnya tapi di Jepun ada ikan kan? Ya. Macam mana dia boleh ada satu pemikiran yang berbeza. Itulah budaya Kaizen yang dibuat. Longkang kita kotor, Jepun bersih. Kalau kita orang Malaysia tengok bola, Oh, Belanda 1-0 Portugal Oh, 10-0 Malaysia 10-0 Tapi nasib baik tak bergaduh. Biasanya kalau tengok bola kita bergaduh kan. Tapi kalau di Jepun, orang tengok bola, lepas habis bola dia kutip sampah kan. Berbeza kan. Dia punya mentalitinya, dia punya cara behavior, cara tingkah laku dia, sikapnya berbeza. Kalau kita naik bas berebut-rebut, kalau dia beratur elok, berbeza. Tapi kita boleh jadi macam tu. Percaya tak kita boleh jadi macam tu? Kamu yakin tak kita boleh jadi macam tu? Bagaimana? Kamu kena laksanakan lah. Kamu kena laksanakan lah. Dan ini adalah satu titik permulaan lah.
Kalau kita hanya titik permulaan lepas tu stop, kamu tak laksanakan, tak jadilah impian kita untuk menjadi masyarakat yang berbeza, masyarakat yang lebih baik. Kaizen, penambahbaikan. Itu sebab orang Jepun setiap hari dia cari penambahbaikan. Malaysia ada orang yang sentiasa mencari penambahbaikan, ada orang hidup dengan secara selesa. So bila dia selesa, dia tak adalah perubahan, dia tak adalah penambahbaikan. Tapi dari segi konteks syarikat, Kaizen Sawit Kinabalu bawa ini untuk penambahbaikan. Sebab tujuan utama dia apa? Kita nak operasi yang mantul. Itu penambahbaikan yang kita nak buat supaya operasi kita operasi mantul. Dan penambahbaikan ini bukan hanya setakat kamu saja. Dia akan melibatkan daripada peringkat atasan sampai ke bawah. Dan daripada bawah, kamu boleh bawa penambahbaikan tersebut ke atas. Dia bergerak secara two way lah. Tak semestinya kamu mengharapkan daripada atas untuk buat penambahbaikan kamu nak laksanakan. Penambahbaikan tak semestinya daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas. It's mesti together. Together, macam kita cakap, is berpasukan. Masing-masing taking ownership, bertanggungjawab. Ada manfaat, kita nak memberi manfaat kepada orang, kita kena buat tanggungjawab tersebut. Daripada bawah sampai atas, atas ke bawah. Dan itu untuk Kaizen yang mana kamu juga bertanggungjawab untuk berkongsi dengan orang lain. Kalau kamu nampak rakan-rakan kamu yang lesu, yang tak ada penambahbaikan, kamu bantu dia. Sebab kita sebagai satu sawit, kita jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau Zazah, takkan hidup dia hanya untuk Zazah saja. Dia boleh jadikan hidup dia untuk membantu sesama. Bukan Fidau nanti kan kahwin pula nanti kan. Ziza boleh jadi orang yang bermanfaat kepada Suzila. Actually Zazah juga boleh menjadi orang yang bermanfaat kepada Fidaus. Kita bantu satu sama lain, kita berkongsi, kita tolong dia. Itu orang sawit yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Bila kita beri manfaat kepada orang lain, ada bahagian untuk kita. Maksudnya kalau kita ajar orang lain Kaizen ataupun kita bantu dia untuk Kaizen, orang tu buat, laksanakan, ada bahagian ataupun ada pahalanya untuk kita. Dan bila orang yang macam tadi Zazah kongsikan kepada Suzila, Suzila kongsi pula ada anak-anaknya, ada bahagian untuk Zazah juga sebab anak dia sudah laksanakan, anak Suzila sudah laksanakan Kaizen tersebut. Ada bahagiannya, ada pahala. So jadi perkongsian manfaat ini terusan dan laksanakan, berterusan. Okey, itu kita nak dari syarikat, daripada atas ke bawah kita buat penambahbaikan. Dan penambahbaikan ni sebenarnya tak perlu yang susah-susah, kecil pun cukup. Bila kita buat yang kecil, yang mudah, senang nak laksanakan. Setengah orang kita dicuba untuk menampakkan dia nampak canggih, dia buat penambahbaikan yang nampak macam sampai terlampau high tech. Kita yang ni tak boleh nak laksanakan. So bila kita tak dapat laksanakan, jadilah projek Gajah Putih. Kan? Banyakkah berlaku di sini projek Gajah Putih? Banyak tak? Ada Adalah sikit lah. Tapi kita tak nak benda tu lah, rugilah. Kita dah laburkan untuk buat projek tapi tak menjadi, rugi juga. Itu sebab Kaizen ini dia nak buat penambahbaikan yang menggunakan logik akal ataupun common sense. Perkara yang simple, perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Walaupun kecil penambahbaikan tersebut, kita buat secara hari-hari, dia akan jadi seluruh Sawit Kinabalu akan melaksanakan penambahbaikan. Dan dia akan membuat satu agent changes ataupun game changer pada the whole Sawit Kinabalu. Itu sebab kamu hero ni. Kamu mewakili 700-800 orang. Kalau daripada 700, hari ini 100 orang buat Kaizen. Lepas tu minggu depan berkembang jadi 200 orang. Minggu depan lagi 300, 400, 500 sampai semua orang buat, dia akan jadi satu impak yang besar. Sedikit demi sedikit. Dan kamu semua bertanggungjawab untuk ajak orang ataupun untuk memberi manfaat, berkongsi untuk melaksanakan Kaizen, penambahbaikan ini. Okey. Objektif anda di syarikat adalah untuk mencapai kecemerlangan, betul? Itu saja tujuan dia, ya. Tak ada syarikat yang nak pastikan dia merugi, betul tak? Kita nak cari untung, betul? Bila ada keuntungan, baru kamu akan dapat apa yang kamu patut dapatlah. Setuju? Alright, now tadi Encik Manu dah kata gunakan logik akal, deria umum. Logik akal, deria umum ni memang daripada intipati kita sendiri, ya. Banyak benda, kamu tak perlu rocket science untuk nak cari penambahbaikan.
Benda-benda macam ni memang senang kita nak buat. Kamu tak perlu menjadi saintis untuk nak tujukan penambahbaikan dalam diri anda, ya. Untuk Kaizen, inilah dia benda yang patut kamu ada. 1. Kerja berpasukan. Mengapa penting kerja berpasukan? Solo boleh kerja tak? Ya, boleh kita dapat capai tujuan kita tak? Tapi ada juga silo workers, ya. Dia akan kerja dekat tempat dia saja. Dia tidak boleh nak. Ya, betul, ya. Kedua, disiplin. Patut ada tak? Kalau tiada disiplin, apa akan jadi pada sikap dan tingkah laku? Kojol, betul? Right? Sebab tiada disiplin. Disiplin ni kita boleh cakap, tapi kamu saja yang boleh membuatnya, ya. Alright? Semangat lebih baik. Mengapa semangat lebih baik ni penting? Datang ke sini ada semangat. Tahu tak apa programnya? Tidak tahu sangat. Ataupun memang kamu dah tanya dengan kawan-kawan yang lain yang dah pernah pergi, betul? Ya, mungkin ada yang tidak tahu langsung. Tetapi apa saja yang kamu buat mesti ada semangat yang lebih baik. Quality perlu tak? Perlu. Ya, mengapa quality perlu? Adakah kamu berkualiti? Bila kamu berkualiti, kerja yang kamu buat tu pun memang berkualiti juga, kan? Betul? Kelima, cadangan penambahbaikan ni mesti ada sentiasa. Ini adalah Kaizen. Ini adalah yang dikatakan sebagai penambahbaikan. Ini adalah di mana kamu katakan critical thinking, ya. Di mana cadangan penambahbaikan ni perlu digalakkan kepada anda semua. Jangan kita nak fikirkan saja kita nak pergi kerja je, lepas tu ujung bulan ambil gaji datang balik je, tapi tanpa apa-apa penambahbaikan. Sebab satu saja tujuan kamu, untuk nak pastikan sekiranya ini adalah bisnes anda sendiri, apakah anda akan buat? Adakah anda akan adakah anda akan adakan penambahbaikan, ataupun anda akan sia-sia saja bekerja begitu saja? Ingat, macam tadi Encik Mak Nur kata, kita dah pernah tengok, dah pernah nampak, ya, cucu cicit bekerja di sawit Kinabalu, betul? Bapa, anak, cucu, lepas tu datang pula cicit lah, kan? Ya, nanti jangan pula cicak yang datang nanti, ya. Okey. So untuk nak pastikan anak-anak kamu bekerja di tempat yang kamu pernah bekerja, bukankah ni semua penting? Ya, orang kata bapak borek, anak rintik, kan? Betul tak? Bagaimana bapak, anak dia tu ikut, betul? Ya, biarkan kamu jadi satu badan yang ada yang ni semua sekali, supaya kamu dapat meningkatkan lagi Kaizen ke dalam diri anda, ya. Follow? Ingat? Follow? Alright. Apa penambahbaikan yang kita nak buat? Sebelum itu, bagaimana kita mengenali diri kita, bagaimana kamu mengenali sawit, bagaimana kita mengetahui sejarah sawit Kinabalu, kita juga perlu tahu macam mana wujudnya Kaizen inilah. Okay, ini founder ataupun pengasas ataupun dipanggil Bapa Kaizen lah. Bapa Kaizen, bapa gila. Bapa Kaizen, bapa yang membawa penambahbaikan, membawa konsep penambahbaikan. Dia memberi satu kenyataan supaya untuk menunjukkan betapa pentingnya Kaizen tersebut, betapa pentingnya penambahbaikan tersebut dalam diri kita. Kalau kita seluruh dunia ataupun masyarakat kalau nak belajar bahasa Jepun, perkataan Jepun yang pertama adalah Kaizen. Itu yang dia cuba terapkan. Itu yang Masaki Imai ini cuba gambarkan kepada kita semua betapa Kaizen itu penting, sehingga dia menyatakan Kaizen adalah sepatutnya perkataan yang pertama, perkataan Jepun yang pertama yang keluar daripada mulut kita. Mungkin juga kalau macam bayi lahir-lahir tu kan, biasa bayi-bayi keluar menangis kan, keluar je Kaizen. Mungkin itu, tapi tak adalah, tak logik lah kan, Mesti mana nangis dulu. tahu tak logik tu boleh jadi logik, ya.
Betul? Tapi Sebab itu kamu- maksudnya dia nak menggambarkan betapa kaizen itu penting. Selain daripada kita biasa dengar arigato lah. Tapi konsep ni kaizen ni penting sebenarnya. Okey. Itu yang kita. Okey. Okey. Detail sejarah tu kita nak cerita panjang lah. Kalau nak tahu lebih detail boleh jadi. Penambahbaikan. Apa yang kita nak tambah baik sebenarnya? Banyak penambahbaikan kita buat. Kalau kita buat terlalu banyak sangat penambahbaikan pun susah juga, tak boleh nak kontrol. Kita tak nak buat penambahbaikan yang over apa? Overdose. Bulldozer. Overdose berlebihan sangat tak nak. Kita nak penambahbaikan yang secara teratur, yang kita lebih fokus, yang lebih senang untuk kita buat. Itulah tadi dah kita rujuk kepada cut waste. Dr. Edwin pada cakap tadi kan, yang Mi tadi kan dia ada cakap kan, kita nak cut waste bukan cost. Sebab kalau kita cut cost, Mi hanya tinggal toge saja ataupun tinggal tahu saja. Kita tak nak. Mi yang kita nak buat sama juga, maintain macam itu juga, kualiti yang sama, hasil yang sama. Tapi untuk buat mi goreng tersebut, kita buangkan pembaziran-pembaziran yang berlaku semasa dalam proses untuk menghasilkan mi tersebut. Itu yang kita nak. Kita nak kurangkan pembaziran. Okey? Penambahbaikan yang kita nak buat adalah apa dia? Kurangkan pembaziran. Apa maksud pembaziran? Apa maksud pembaziran yang kita rujuk dekat sini? Apa maksud pembaziran? Berlebihan, betul, itu biasa berlebihan. Apa lagi maksud pembaziran dekat sini yang kita rujuk? Dari segi kaizen ini, apa dia? Keperluan Apa dia? yang kita perlu. Yang ambil yang perlu saja, yang tak perlu kita buang. Betul? Terima kasih Gafar, terima kasih Ram. Apa lagi yang kita masukkan pembaziran dekat sini? Pembaziran adalah sesuatu proses. Okey. Kurangkan pembaziran merujuk kepada kita mengambil yang perlu sahaja untuk menghasilkan sesuatu produk. Macam mi tadi, kita buangkan pembaziran, kita ambil proses untuk buat mi goreng tu, ambil yang perlu sahaja untuk buat mi goreng tersebut supaya dia maintain dia punya tu. Jadi kita buang segala pembaziran. Kan? Kalau daripada syarikat, daripada aktiviti-aktiviti syarikat yang kita ada plantation, kita ada mill, kita ada sapi, kita ada apa lagi? Apa yang kita ada? Kita apa? Agribusiness. Apa yang kita ada dalam bisnes agribusiness? Kita ada ikan, kita ada nenas, kita ada sarang burung, durian. Segala operasi-operasi tersebut kita kurangkan pembaziran. Kamu orang yang tahu dengan aktiviti tersebut, kamu boleh kenal pasti lebih mudah. Sebab kamu dekat dengan aktiviti tersebut, dekat dengan operasi tersebut, kamu dapat kenal pasti pembaziran itu lebih mudah berbanding dengan orang atas. Orang atas mungkin nampak pembaziran dari segi bahagian dia, dan kamu, operasi syarikat melibatkan kamu akan dapat nampak lebih mudah pembaziran yang berlaku. Pembaziran dari segi kaizen adalah aktiviti-aktiviti yang tiada nilai tambah. Aktiviti yang tak perlu macam cakap. Aktiviti yang berlebihan macam Ram cakap. Aktiviti-aktiviti yang tiada memberi nilai tambah kepada penghujung produk tersebut, kepada hasil yang sama. Macam mi goreng tadi, kita ada proses tersebut pun sama juga. Kalau tak ada pun sama juga mi goreng itu. Kalau macam syarikat yang melibatkan diri dalam plantation minyak, semuanya penghujung hasilnya sama juga. Kalau kita buangkan aktiviti-aktiviti yang jadi nilai tersebut, kita maintain saja aktiviti yang perlu sahaja. Banyak kan dalam syarikat? Banyak kan aktiviti-aktiviti syarikat kan? Kamu bahagian estate, kamu tahu aktiviti estate apa daripada mula sampai sebelum kamu keluarkan buah tandan tu untuk hantar kamil. Ada aktivitinya. Dan kamu boleh kenal pasti apa aktiviti-aktiviti yang bagi kamu sebenarnya tak perlu, ataupun aktiviti yang jadi nilai tambah untuk membuat buah tu buah tandan yang bagus. Kamu boleh kenal pasti sebab kamu orang yang dekat dengan operasi tersebut. Mill, bila buah sampai ke mill, masuk dekat mesin penimbang tu, lori bawa masuk dekat mesin penimbang tu. Daripada situlah, sebelum tu lagi, guard tahan dulu lah kan. Guard check apa semua kan. Tapi daripada segi penimbang sampailah ke grading, sampailah ke masak, aktiviti tersebut
kilang tahu, kamu tahu, recordingnya, datanya, semua kamu tahu. Kamu tahu yang mana satu perlu dan tak perlu. Jangan kadang kita, manusia ni bila dia buat kerja, dia rasa benda tu perlu. Tapi kalau kita ambil lebih pemikiran lebih mendalam untuk kita nilaikan, ada aktiviti-aktiviti yang kita buat dalam seharian itu sebenarnya tak perlu pun untuk menghasilkan produk tersebut. Sebab kalau kita stop tak buat aktiviti tersebut, aktiviti buah yang hasilnya tetap sama. Minyak dihasilkan daripada kilang itu sama juga kalau kita tak buat aktiviti tersebut. Itu yang kita nak kurangkan pembaziran. Kita nak buang segala aktiviti-aktiviti yang tiada nilai tambah, aktiviti-aktiviti yang tak perlu. Itu maksud pembaziran yang kita nak, kan? Bukannya kita nak cut cost. Okey? Bila kita cut cost, maknanya rugilah kamu. Kalau macam contoh, kita tak bagi gaji pekerja, kurang gaji pekerja, kamu pun tak happy bekerja. Okey? Kita tak nak cut cost. Kalau kita cut cost, kita kurangkan premium ataupun jenis baja yang kita gunakan, hasil kita pun tak cantik. Hasil kita tak cantik, jadi kualiti tak bagus. Bila kualiti tak bagus, dia akan jadi kurang. Tapi apa kena-mengena dengan kamu sebagai pembaziran tersebut? Pembaziran ni kita nak kurangkan apa pada kamu? Apa kesannya pada kamu? Bila kita kurangkan pembaziran, apa kesannya pada kamu? Dapat bayang tak? Bila kita kurangkan pembaziran, maknanya kita buangkan aktiviti-aktiviti yang tidak nilai tambah tu. Apa keuntungan untuk kamu? Apa dia puan? Sikap. Puan Syed. Apa keuntungan untuk kamu bila kita kurangkan pembaziran tersebut? Masa. Terima kasih. Lagi? Fikir. Masih takut ni. Masih takut ni. Balik kepada asal, apa keuntungan untuk kamu bila kita kurangkan pembaziran tersebut? Apa bila kita kurangkan aktiviti-aktiviti yang tidak tambah tu? Operasi mantul. Kan daripada banyak proses yang kita ada tu, ada yang aktiviti yang bagus, ada aktiviti yang tiada nilai, ada aktiviti yang ada nilai. So bila kita buangkan aktiviti yang tiada nilai, operasi kita lebih mantul lah. Kita kerja pun senang, kerja pun tak banyak. Kita lebih fokus buat kerja. Bila kita lebih fokus buat kerja, jadilah keuntungan syarikat beringkat. Okey? Kita tengok sedikit bahagian kewangan, apa kesannya pada kamu. Pendapatan kan, syarikat kan, ini daripada hasil jualan lah. So untuk hasilkan pendapatan ni, kita ada perbelanjaan dia, kan? Perbelanjaan. So dari sini lah perbelanjaan, kita ada kos. Kos ini lah macam baja apa semua tu lah, pekerja-pekerja semua kat sini. Dekat sini kita rujuk kepada pembaziran. Bila kita dapat pendapatan, kita tolak perbelanjaan, kita akan ada untung. Untung lah. Kalau tak, kita inilah, kita nak sentiasa untung kan. Kalau misalnya kata pendapatan kita sama saja, tahun ni dengan tahun lepas tak ada penambahan, walaupun kita dah banyaklah kita buat replanting, buah dah hasil banyak, tapi pendapatan tak bertambah pun. Berlaku peningkatan perbelanjaan di bahagian kos, dan pembaziran juga meningkat. Jadi kita punya untung, untung kita kan menurun kan. Okey, tahun lepas untung kita turun, tahun ni sama juga. Pendapatan tak naik, kos naik, pembaziran naik, untung lagi turun, sampai satu masa syarikat rugi. Bila rugi, kamu tiada kerja. Bila kamu tiada kerja, anak cucu kamu pun tak ada kerja. Syarikat lain akan beli sawit Kinabalu. Dia tak nak benda tu kan. Tapi kalau macam misalnya kata, pendapatan sama juga, tapi kita ada usaha sebab kita buat Kaizen ni kan. Walaupun kos meningkat, tapi kita kurangkan pembaziran, untung tetap sama. Mungkin kan. Tapi kalau macam misalnya kata, pendapatan sama juga, tapi kita dapat kurangkan pembelanjaan kos, kita dapat kurangkan pembaziran, kita dapat untung lebih kan, banyak kan. Dan kalau pendapatan bertambah, kos kurang, pembaziran kurang, kita akan dapat bulan. Kalau dulu kita dapat berapa bulan?
8. Kamu nak berapa? Kalau tulis saya macam ni lah. Pendapatan naik, kos kurang, pembayaran kurang, untuk bonus berlipat-lipat ganda. Kamu nak berapa bulan? Ha? 35? 3 tahun? 3 saja? Wah, terima kasih. Jarang saya dengar ni orang nak. Biasa orang nak 2 tahun, 3 tahun ni. Kamu nak 3 bulan ni? Alhamdulillah. Betul tak ni? Nak 3 bulan ni? Ya nanti kami mana? Boleh bos. Kita pun nak juga sikit. Kita buat pembaziran ni bos. Kurangkan pembaziran ni. Bagilah sikit. Tapi syarikat sayang kamu, jangan risau. Datuk sepanjang saya kenal dia adalah orang yang begitu menyayangi staf. Dan dia akan memberi balik hasil pengurangan pembaziran ini kepada kamu semua. Kalau dia dulu dia bagi 8 bulan, kalau kita dapat jimatkan ataupun kita kurangkan pembaziran sebanyak 50 juta, adalah bahagian kamu. Saya percaya. Kalau mungkin yang last kamu dapat ada tu 6 bulan kan, sebab kena ada pelarasan kan. Mungkin kamu boleh dapat setahun bonus. Kerja setahun tapi dapat gaji 2 tahun. Sebab ada tambah bonus setahun. Syukur. Amin. Alhamdulillah. Okey, itu yang saya nak. Alright? Sekiranya tak dibagi, tapi kamu kena buat cut waste, okey tak? Tak dibagi, tapi itu adalah tanggungjawab kamu kan? Yes. Bagi ke tak bagi ke, ini adalah tanggungjawab kita. Tuhan marah nanti ya. Apa yang datang tu rezeki lah. Kita ajak rezeki dalam hidup kita Sentiasa jemput aja rezeki Betul? Dapat, alhamdulillah bagus. Ya. Kalau sekiranya tiada, it's okay. Alhamdulillah Ada juga. memberontak. Jangan pergi gosip-gosip lah. Kan? Itu yang akan membahayakan siapa? Diri anda sendiri, bukan orang lain ya. Itu ketara dengan diri anda sendiri saja bukan orang lain. Ingat itu aja ya. Yes, good. Yes, sebab kamu mengambil cadangan. Kamu membuat cadangan kan untuk penambahbaikan. Penambahbaikan tu memang akan terus ke dalam hidup anda. Setuju? Mana-mana saja kamu pergi, itu adalah rezeki kamu yang ikut sama sekali. Sebab rezeki yang paling penting sekali adalah minda kita Kalau tiada otak, tiada badan Betul? Sikap menentukan. So bagaimana kamu ada sikap anda nak tentukan penambahbaikan ni terpulang kepada kamu. Prosesnya ada. Objektif anda adalah untuk memastikan supaya kamu cut waste not cost. Setuju? Mana-mana saja lepas ni, misal kata mana-mana saja kalau kamu pergi dapat kenaikan pekerjaan yang lebih lagi tinggi Kalau kamu dapat bagi tahu dekat syarikat tersebut tu, di syarikat Sawit Kinabalu kita telah diajar untuk cut waste not cost. You tahu tak bos tu suka kamu? Kan? Right? So di sini saja untuk sekarang pihak penganjur sudah dia sudah ting dekat sebelah saya Dia ni. pengajar mana ya? Ya. So belum lagi habis sesi kita ni Ini baru pengenalan je tau. Selingan. Baru pengenalan je saja. Ya, selingan. Kita belum masuk dia punya intipati utama dia. Ya betul. Selingan ditujukan kepada pihak penganjur. Alright, jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.